Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Cik akan membawa nama saya pengulang kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, cerita ketiga Hangit. Hangat. Semua ada. Memang kata serba-serbi dia punya naik rumah, jump scare semua lengkap. Betul. Dan aku pun rasa nak lagi tambah hangit kan, Wiz. Kan. Sebab dia ni dah jadi antara aku punya favourite ni, Wiz. Betul kan? dah. Aku kata dah sampai part 4 dah. Dan katanya kali ni cerita pun lagi menarik. Sebab katanya kejadian ni bukan berlaku kat Malaysia. Okay, aku memang suka ke luar negara. Itu yang specialnya. Kita nak tahu juga kan, sama ke benda kita nampak kat Malaysia dengan luar negara, kot lah lain ke kan. Mungkin kat luar negara ada valak. Kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jangan lupa follow our social media, link ada disediakan di description. Dan kepada korang yang berminat nak share story, boleh tekan link di bawah. Okay, nanti kita akan tengok untuk tapisan-tapisan cerita. Dan pada korang di TikTok base kan, yang tengah tengok, yang tengah komen, terima kasih #FYP sekali geng. Alright, baik. Kita penat bis nak suruh Asyik perkenalkan diri. Kan? Pada korang yang belum kenal, siapa caller malam ni, kita bersama dengan Abang Aman. Aman. Kalau belum kenal, boleh tengok part 1, part 2, part 3. Playlist ada disediakan di atas. Tulis nama Aman, nanti terus keluar. Okay, mantap. Okey lah bang, kan dah 3 part dah bang. Orang mendengar cerita Abang Aman ni bang. Jadinya bang, malam ni bang, apa nak dihidangkan sampai hangit dekat diorang ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Cuk? Sihat-sihat Alhamdulillah baik. Abang sihat bang Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah lah. Saya tengok komen-komen pun macam membina juga kan. Okey, bagus. So saya hari ni ada cerita sikit lah yang saya bawa bingkisan daripada luar negara. Boleh Boleh bang. Ini memang menarik bang. Tak sabar. Okey bang, jadi kita memang dah tak nak tunggu lama. Mungkin cerita abang kali ni banyak nak share ni kan. Kita bagi terus. Abang Aman mulakan. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya masuk kepada cerita saya nak buat sedikit disclaimer lah. Because cerita saya ini ada berlaku di tanah haram. Okey, jadi apa yang saya sebut ini bukanlah cubaan untuk mencemarkan kesucian tanah haram. Okey, tanah haram tetap suci. Dia semua yang berlaku ni atas kealpaan saya sendiri dan kesilapan saya sendirilah. Macam so bila saya cerita tu, tolong jangan ingat tanah haram Al-Haramain Asy-Syarifain yang mulia itu jadi macam tercemar ataupun apa, bukan. Itu semua adalah kesilapan saya sendiri. Itu disclaimer awal. Okey. Kita saya umur 12 tahun. Okey, 12 tahun saya pergi buat umrah bersama dengan nenek saya yang saya panggil atuk, makcik saya dan 2 orang abang saya dan makcik tadi punya anak lah, cousin. Okey, itu saja yang pergi. Jadi masa kami pergi tu, kita first tu masuk ke Madinah dulu. Macam biasa kalau orang yang dah biasa pergi umrah,
Kalau tahun 90, 91, 92 itu ada kawasan di sekitar depan Baqi' itu, iaitu Hotel Shobra lah. Saya duduk di sekitar situ. Zaman sekarang ada. Zaman sekarang tempat tu dah tak wujud. Okey. Jadi saya ni biasalah budak-budak. Jadi malam pertama bila azan subuh pukul 3 tu saya pergi awal. Lepas tu ialah kita budak kan, tengok macam lama sangat. So hari yang kedua ni, subuh yang kedua ni, saya macam automatically saya kata nantilah saya pergi. Azan pertama dah bunyi, saya macam tak apa, nanti ada satu lagi azan, because jarak antara azan pertama dan azan kedua ialah lebih kurang 1 jam. Jadi hotel pun dekat. Masa tu Masjid Nabawi ni kecil, bukan besar. Kalau orang yang dah pernah pergi tahun 90, kita di Raudah Wanita sekarang, itu yang akhir. Belakang-belakang tu semua belum ada lah. Ada sedikit belakang tu, tapi bukan belakang yang macam kita nampak sekarang. Okey, saya pun rasa macam tak apalah, nantilah nak dekat-dekat azan kedua baru saya pergi. Saya tertidur betul. Bila saya tertidur betul, azan yang kedua bunyi, saya mula menggelabah, because azan kedua bunyi saya baru nak mandi. Macam alamak. Tapi tak apa, saya mandi cepat-cepat. Dan daripada azan kedua hingga ke iqamah tu lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Tapi pasal jelas saya terhege-hege juga, baru nak gini mata lah apa ni semua. Pergilah juga. Saya bangun tu tengok semua orang dah pergi. Saya seorang je tinggal kat hotel masa tu. Saya masa tu yang lelaki satu bilik, yang perempuan satu bilik. Nenek saya tu dengan makcik saya satu bilik, dan saya yang lelaki ni satu bilik. Saya, abang saya, 2 orang, cousin saya dan pakcik saya, 5 orang lah satu bilik lelaki. Okey. Jadi masa saya bangun azan kedua tu, semua orang dah tak ada. Jadi saya pun pergi nak menuju ke waktu itu pintu yang makam Nabi tu 2 hala. Boleh masuk situ dan boleh keluar situ. Sekarang 1 hala je. Awak masuk dari pintu Babus Salam dan awak keluar dekat pintu Nabi. Sekarang. Dulu waktu tu hala. Jadi saya nak menghala ke situ, ada Baba Jibril. Jibril ni polis dah halau dah. Sebab of course dah lambat, memang depan tu dah penuh. Dia suruh ke belakang. Saya pergi ke belakang tu, maksudnya gate yang saya pergi tu, belakang saya tu construction. Okey. Jadi dah kira macam paling belakang lah kan. Orang dah start bangun untuk semayang dan dah mula takbir. Mula takbir, saya masih lagi nak cari-cari ruang. Kemudian takbir, lepas tu dia baca Al-Fatihah, saya pun takbir. Bila saya takbir, saf depan saya ada satu budak kecil dengan bapak dia. So hati saya ni bercakap-cakap dah dalam semayang. Umur saya 12 tahun minta maaf tu pendengar. Umur saya 12 tahun masa tu, jadi saya bercakap. Budak ni kalau dia keluar kosong, mesti syaitan masuk. Itu yang saya cakap dalam hati. Jadi nak dijadikan cerita, budak ni sungguh dia keluar. Jadi tempat dia tu kosong. Apa yang berlaku? Orang di sebelah kiri saya memenuhi ruang depan saya. Dan ruang saya ni ada satu lelaki masuk. Tetapi lelaki ni dia tak takbir. Lepas tu kita rukuk. Masa rukuk, lelaki ni pandang saya. Dia rukuk, sama-sama rukuk, tapi muka dia pandang saya. Kita budak-budak, kita boleh jeling-jeling kan. Jadi macam saya dah macam Sami Allah liman hamidah dan sujud. Sujud itu kepala dia pandang saya dan tangan dia tak ada di lantai. Tangan dia peluk dengan kiri saya. Nauzubillah. Sekejap. Saya tak boleh ingat benda ni. Okey. Dia sujud tu, dia peluk tangan kiri saya. Sampai saya dalam macam ni syaitan ni. Macam tu. Macam saya dalam hati saya macam tu. Dan bila duduk antara dua sujud, dia masih lagi pandang saya. Sujud lagi sekali, dia peluk lagi sekali tangan kiri saya. Lepas tu bila naik rakaat kedua tu, dia terus keluar. Terus keluar dan tak ada apa-apa berlaku sampai habis. Kemudian saya yang dalam keadaan ngantuk-ngantuk tu terus hilang ngantuk.
Kan lepas tu saya terfikir-fikir, siapa sebab cara dia pegang tangan saya tu menggomol tau. Tahu tak menggomol lah macam tu lah. Macam peluk macam tu lah. Tapi saya macam apa benda ni? Tapi dah hatinya macam ni syaitan kot. Okay. Bila saya keluar je daripada masjid, habis sembahyang tu dalam keadaan saya macam masih lagi mamai memikirkan perkara tu. Wah, dekat area, kalau orang-orang lama ada yang duduk ni, ataupun ada anak-anak yang mak bapak rajin pergi Mekah waktu-waktu 91, 2, 3, 4, waktu-waktu yang itu, dekat area Hotel Shobra. Bayangkan dekat Chowkit sekarang. Ada kedai, tapi dekat luar kedai tu orang letak lagi gerai-gerai macam tu kan. Jadi hujung mata saya ni macam ada satu orang lelaki tengah melunjur tau. Dia tengah duduk atas kerusi, kaki dia tengah melunjur macam tu kan. Kaki dia melunjur dua-dua ke depan, sandarkan dia sandarkan badan dia ke kerusi belakang, sambil tangan dia melambaikan saya tau. Daripada jauh tu saya mula-mula tengok, dia ni tengok aku ke? Saya tengok, ya, dia tengok saya. Sambil senyum-senyum. Lepas tu otak saya terus macam, dia ni syaitan tadi. Saya terus dalam hati macam tu tau. Dia ni syaitan tadi. Saya pun cuba alih lah. Lari nak ke hotel. Saya nak batalkan saya punya pembelian shawarma tu. Saya ingat nak beli shawarma. Saya bersadar nak beli macam tu. Dan bila saya galih ke arah hotel, saya terjumpa dia lagi sekali, tapi di dalam kedai tu. So saya buat tak nampak, terus saya pergi ke hotel dan lari lah. Itu yang pengalaman yang saya rasa pertama lah, yang memang saya macam tak berani nak ni. Cuma itulah, bila kita bercakap-cakap dalam hati kan, dia macam dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat Mekah, tahun yang sama juga, trip yang sama juga. Tadi tu di Madinah. Dekat Mekah tengah naik bas. Tengah naik bas kita nak pergi ziarah, and then ada bangunan-bangunan ni. Saya pun terdetik dalam hati, dekat Mekah ni tak ada anjing macam tu. Jadi bangunan yang kedua, bas tu lalu, anjing sebanyak-banyaknya ada. Banyak-banyaknya anjing hitam, banyak gila. Saya macam astagfirullahalazim, apa benda lah kau minta ni Aman. Okay. And then yang ketiga ialah ada satu insiden di Mekah juga, di mana kami ni tertidur selepas asar. Okay. Saya nak beritahu sedikit bahawa nenek saya yang saya panggil Atuk itu, dia lahir di Mekah. Jadi dia memang orang Saudi. Jadi bila kita balik ke sana tu, dia macam busy tau. Dia busy jumpa saudara mara atau macam tu. Dia macam balik kampung lah. Jadi pakcik saya, ketua rombongan tu, satu-satunya anak lelaki dia yang ada masa tu. Jadi dia sibuk menguruskan mak dia. Jadi atuk saya dengan pakcik saya tu selalu tak ada lah. Maksudnya dalam cerita ni dia selalu tak ada. Yang ada abang saya berdua, saya dan cousin saya dan makcik saya tu saja. Okey. Jadi pakcik saya ni pun bukan orang yang garang sangat. Dia tegas, tapi dia bukan orang yang garang sangat. Dan waktu itu dia memang sibuk layan mak dia. Okey. Satu masa kita tertidur asar. Lepas asar kita tertidur. Jadi bila kita tertidur ni, makcik saya tu masuk dengan suara yang membebel lah. Kenapa korang semua ni tidur ni waktu asar? Kau tak pergi masjid ni, nanti malaikat tak catat muka nama kau, malaikat tak suka kau, dan malaikat akan marah kau. Dia kata, saya tercengang-cengang lagi lah. Abang saya dah lompat terus masuk bilik air lah. Tercengang-cengang. Kemudian dia keluar daripada bilik saya. Dia menghala ke bilik dia. Bilik dia di sebelah kanan bilik saya. Lift di sebelah kiri bilik saya. Jadi dia keluar saja menghala ke bilik dia, pakcik saya yang tadi tu masuk daripada arah lift, masuk ke bilik dan tenung kami satu-satu. Dia tenung saya,
Dia tolong abang saya, dia tolong cousin saya. Sebab satu lagi dia ambil air. Yang saya perasan pakcik saya tu saiz dia lebih besar, mata dia lebih galak, dan dia muka lebih merah. Okay. Dia tengok kami satu-satu. Lepas tu dia keluar dan dia hempas pintu. Out of sudden tau. Sebab dia tak tahu yang kami tidur pun. Kan, dia tak tahu pun kami tidur. Out of sudden dia masuk bilik, dia tengok, tenung kami satu-satu, dan dia keluar daripada bilik tu dan dia hempas pintu. Dia hempas pintu, makcik saya tu terus masuk. Dia panggil anak dia, Samsul, teman mak pergi masjid sekarang. Kami semua serentak. Tu apa ni, Pak baru je keluar, dia cakap. Lepas tu makcik saya kata, Pak ni kau dah lama dah dekat masjid. Tu saya dah macam masuk bilik air tu saya dah termenung. Sebenarnya siapa yang masuk? So itu yang saya sendirilah yang experience sendiri. Dan yang saya faham dekat situ memang nak kena jaga mulut dengan jaga hati lah. Okay. Yang satu lagi, dia berlaku kepada guru ngaji saya. Guru saya tu sepatutnya dia sama-sama dengan kumpulan kami, tetapi ada problem, maka dia pergi 2 hari selepas kami balik, dia pergi ke rombongan yang itu. Okay. Berlaku pada dia, dekat Madinah ini, dia sampai kat masjid, dia nak letak kasut, ada satu orang takruni. Orang takruni ni dia macam orang macam orang Badui. Orang Badui kan orang gelap-gelap kan. Takruni ni dia lagi gelap. Dia punya gelap ni, kegelapan dia tu, tangan apa yang gelap tu dengan yang tapak tangan dia ni merah. Tapak tangan dia ni merah. Atas dia ni hitam. Sampai dekat jari telunjuk dia ni, antara atas dan bawah boleh nampak garis tu. Okay. Boleh bayangkan tak? Jari telunjuk kita ni, belah atas kan gelap, belah tapak tangan kan putih. Tapi mereka ni atas dia gelap, bawah dia tapak tangan dia merah, sampai garisan antara telapak tangan dengan atas tangan ni boleh nampak garisan tu. Okey. Jadi dia cerita bahawa orang hitam ini, orang takruni ni, minta dia 1 riyal. Dia sebut 1 riyal. Dia bagi, kemudian dia sembahyang sunat. Nak sembahyang, nak angkat takbir ni, terjumpa lagi orang yang sama, minta lagi. Hadir. 1 riyal. Dia bagi 1 riyal. Lepas tu, lepas dah sembahyang sunat, dia tunggulah, dia buat ibadat apa semua, dan masuk waktu sembahyang zuhur kot, macam tu. Dia sembahyang, habis dia solat fardu, orang tu ada lagi kat sebelah dia minta lagi 1 riyal. Okay. And then lepas tu dia pergi ziarah Nabi. Sebelum dia ziarah Nabi, jumpa lagi orang tu, dia minta lagi riyal. Habis tu dia nak ambil kasut, dia jumpa lagi orang sama, minta lagi duit. Dia bagi. Setiap kali minta dia bagi. And then dia pergi ke pasar, beli barang. Kemudian jumpa lagi orang ni minta lagi. Last kali bila dia dah habis duit, dia nak balik hotel, orang ni ada kat lobi hotel, minta lagi. Lama. Dia cakap dengan bahasa Melayu dia cakap dalam bahasa Melayu. Engkau, sambil tunjuk-tunjuk lah, engkau tunggu sini, aku atas duit. Dia buat macam tangan dia buat duit macam tu, mini love tu kan. Duit. Aku duit, engkau tunggu sini. Dia cakap macam tu. Jadi dia pun macam okey lah, sambil-sambil dia nak letak barang kan. So dia buka je pintu, dia nak letak barang, dia tutup pintu, dia pusing, orang tadi ada dalam bilik dia. Alamak. Okay. Orang tadi ada dalam bilik dia. Syuk, Hafiz, orang tadi dalam bilik dia. Orang tadi cakap dengan bahasa Melayu yang jelas. Aku nak uji kau saja. Ambil balik duit ni. Okay. Jadi itu bila kita fikir-fikir balik macam wow. Tapi pasal cikgu ngaji saya ni memang terkenal dengan sifat dia yang kedek sikit lah masa kat Malaysia ni. Itulah dugaan dia. Macam saya tadi, dugaan saya pasal saya banyak sangat bercakap, saya banyak sangat tanya. Itu yang saya dapat.
Macam ni kedek ni dia punya dugaan macam tu. Tapi dia lulus lah ujian tu. Alhamdulillah lah. Kalau tak lulus saya pun tak tahu macam mana cakap. Okay. So yang itu itulah pengalaman di tanah haram saya lah. Okey bis. Ini orang kata cerita rare juga orang kata Dia bukanlah satu orang kata penampakan entiti yang seram. Tapi misteri. Boleh dikatakan misteri ataupun senang cerita bila kita berada di tanah suci haram ni. Sebab itulah selalu Ustaz berpesan, apa yang terlintas di hati kita insya-Allah ditunaikan. Sebab itu tanah suci ni orang kata tempat kawasan yang yalah suci kan. Dah kalau hati dah terniat, macam contoh aku ada juga dengar cerita macam-macam kan. Orang sampai cakap bila terniat ni benda tu akan jadi. So bila macam kes Abaman ni, bila terniat dengan benda-benda macam tu, Tuhan nak tunjukkan kau, kau nak tengok ni, nak tengok setan macam ni. Benda tu bagi aku tak mustahil. Sebab benda tu memang ada di mana-mana dekat muka bumi. Dan tak ada orang kata tempat suci tu pun tak ada lah orang kata. Sebab aku rasa ini bagi aku, ini adalah ujian untuk Abaman sebenarnya. Ya betul. Dan aku tertarik dengan cerita kedua yang mana Cikgu Haji. Cikgu Haji diuji dengan apa orang kata untuk bagi duit lah. Kan. Jadi benda ni untuk kita juga supaya lepas ni kalau supaya lebih mudah bersedekah lah habis. Kan. Cuma kalau tak nak bersedekah tu tak apa, tapi jangan bersangka buruk lah. Macam tu. Fikir yang baik-baik je. Ni nasihat untuk diri sendiri juga. Betul. Dan jangan jadikan tanah haram ni kan sebagai menghalalkan benda-benda yang korang buat. Sebab aku tetap pertahankan kan. Sebab aku tengok sekarang ramai KK saya bila buat masalah dekat Malaysia pergi tanah haram, tunjukkan bukti segala benda. Kadang-kadang Allah tak ujikan kau dekat situ sebabnya bukan je benda contoh-contoh kan. Aku ni kan pergi kat sana, mak aku tak ada apa jadi aku. Kadang Allah tak bagi kau ujian dekat situ, tapi Allah akan balas kau kat sana. Betul. Baik, itu cerita di tanah haram. Eksklusif untuk korang. Untuk ni bang, yang kedua ni, ini cerita pasal apa pula bang? Kedua ni cerita tentang bila saya lanjutkan ke pelajaran ke luar negara lah. Mana tu? Di UK. Bukan biasa-biasa abang ni Abang Man ni. What are you doing? Okay. Ada ni lah, ada accent lah Accent British. 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 What's your name? Itu Kelantan bunyi bis kau buat. Alright mate, we going to next story please. Teruk sangat betul accent kau, tak payahlah. Tak payah. Okay bang, dipersilakan cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni, okay, bila saya dapat melanjutkan pelajaran tu, kita pergi dengan beberapa pelajar Malaysia yang lain untuk sewa rumah di luar. Kita tak sewa rumah di university because kita masuk dalam waktu yang cuti. Waktu cuti undergrad semua kena balik, tapi kita pasal kita postgraduate, jadi kita masuk waktu yang sebelum bulan 9 tu. Okey. Jadi nak dijadikan cerita, kami dapat satu rumah yang dekat dengan uni lah. Okey. Rumah itu cuma ada satu saja bilik air, which is di tingkat atas. Satu bilik di tingkat bawah, which is bilik saya. Satu dapur di ujung, dan 3 bilik di tingkat atas lah, macam tu. Jadi masa saya tengah malam pertama dengan kedua tu, saya letak barang je. Pasal abang-abang yang buat PhD tu, dia suka belanja budak-budak bujang ni untuk makan kat rumah dia, sahur ke macam tu lah. Macam tu kan. Jadi sahur kat rumah dia, lepas tu kita semayang sama-sama macam tu. And then sebab uni belum buka, jadi kita ramai-ramai tu letak barang je, tapi kita ramai-ramai tu tidur rumah sini-sini lah. So malam pertama kat AA, malam kedua kat CDB, macam tu. Malam ketiga kita start tidur rumah yang berkenaan.
Okay, as usual lah, bila saya nak tidur, kalau saya tak baca surah Al-Baqarah, saya buka surah Al-Baqarah macam tu. Jadi masa saya buka tu macam tidur macam biasa. Kemudian bangun pagi tu saya nak ke bilik air. Jadi nak ke bilik air. Okay, layout rumah tu begini layout rumah, saya cerita layout rumah sedikit. Pintu masuk kanan ada bilik saya. Okay, kanan bilik saya. Dan kiri 10 kaki ke kiri ialah pintu dapur. Okay, betul-betul bersebelahan pintu dapur tu macam bentuk L begitu. Okay, kalau yang sebelah kiri pintu dapur, sebelah kanan dia ialah tangga yang paling bawah. Macam tangga yang paling bawah dan melingkar ke atas begitu. Jadi saya nak naik atas untuk sembahyang subuh. Jadi ambil wuduk dan mandi. Tapi dalam saya melangkah nak naik ke tangga, saya terus terbabas ke depan, masuk ke dapur. Macam tu. Saya jalan nak naik tangga, tapi instead of saya naik tangga ke kanan, saya terus je dan masuk dapur. Sampai ke dapur, dalam 4 langkah tu baru saya terfikir, kejap, aku nak buat apa? Saya bercakap sendiri okey, kejap, aku nak naik atas, mandi, ambil wuduk. Tapi kenapa aku masuk dapur? Kenapa aku tak naik tangga? Lepas tu baru saya terfikir, sebab ada makcik sedang berdiri dekat anak tangga yang pertama bawah sekali tu. Ada makcik yang berdiri. Saya dah mula nak makcik berdiri atas tangga. Saya dah tak boleh nak ni dah. Saya mula dah rasa macam, alamak, apa ni? Kan? Saya dah mula macam, apa ni? Macam mana saya nak? Saya nak melintas balik semula dan lari ke. Kalau saya nak lari semula ke bilik saya pun, saya kena melintas makcik tu. Makcik ni dah terlindung pasal saya dah masuk dapur. Faham. Makcik tu dah terlindung. Jadi saya nak pergi balik semula ke bilik saya tu, saya dah macam mana kan? Mula dah macam lain macam. Tapi saya gagahkan juga. Slow saya tengok dia tak ada. Okay. Dan bila dia tak ada tu, saya cepat-cepatlah masuk bilik saya dan buat apa yang patut. Begitu saya ambil wuduk menggunakan air mineral yang ada dekat dalam bilik saya. Okey. Dan hanya Allah dan saya je lah yang tahu bahawa hari tu saya tak sahur dan saya juga tak mandilah. pergi ke uni kan. Memang selepas tu saya terus keluar daripada rumah tu. Saya keluar, tapi saya tak beritahu siapa-siapa. Pasal kalau saya beritahu rumah tu ada something ataupun macam mana, mesti orang tak nak masuk dan saya burn deposit saya. Jadi saya mulalah cari orang nak nak gantikan tempat saya. Tapi dalam masa yang sama, saya terus ambil rumah di student village. Saya ambil rumah di student village dan saya terus dah tinggal kat student village dah. Walaupun rumah saya tu belum ada pengganti, saya dah terus tinggalkan dia. Saya masuk ke student. Jadi orang semua bila tanya saya bagi alasan, kalau daripada rumah yang saya sewa tu, saya takut nak melalui padang yang besar, macam ada garden, untuk pergi ke sembahyang subuh. Masjid ada dalam universiti. Jadi saya macam takut nak lalu situ. Kalau saya daripada student village, ada bas awal pagi, saya naik bas terus masuk ke bus stop dalam uni. Jadi saya rasa macam saya buat alasan tu lah. Okey. Bila waktu sama ni habis, ada budak Malaysia yang yang dia balik cuti tu, dia sambung. Jadi orang mula dah bertanya, ada siapa-siapa tak nak sewa bilik ni? Ni dulu orang Malaysia, budak Malaysia duduk, tapi dia dah keluar masuk student village. Dah kecoh-kecoh lah. Gini kan. Kecoh pasal siapa tak nak sewa yang ni, ada siapa tak nak sewa, itu je. Tapi ada satu perempuan ni, perempuan Cina Malaysia, dia lahir dekat Thailand. Dia nak cari siapa budak yang masuk bilik tu 3 hari dan keluar. Dia cari budak tu, dia kata. Sampai dekat uni, bila orang dah start ramai tu, akhirnya dekat Malaysian Society tu dia jumpa saya. Dia tak, kenapa you keluar rumah tu? Saya cakap lah,
Saya cakap lah, sebab pagi-pagi saya nak pergi sembahyang subuh, saya takut lah jalan dekat ni pada ni semua. Lepas tu dia macam, oh okey. Lepas tu dia cerita lah, dia ni lahir kat Thailand, so mata kiri dia selalu nampak-nampak, dia kata. Okay. Oh okey. And pasal, saya cakap apa pasal? Dia kata ada satu malam, bilik yang saya duduk tu sebenarnya bilik boyfriend dia. Tetapi ada satu malam tu dia tidur bilik boyfriend dia tu. Jadi dia cakap ada satu malam dia tengah tidur, ada bunyi macam bunyi plastik macam tu. Dia buka mata, dia nampak ada satu makcik tengah makan crips. Saya dengar bila dia sebut makcik dia tu, bulu roma saya semua dah ternaik. Pasal tak ada siapa yang tahu pasal tu. Saya tengah fikir deposit macam tu. Jadi saya takkan bocorkan cerita tu. Bila dia sebut ada makcik dekat dalam tu, saya terus macam, makcik macam mana? Dia katalah makcik tu macam pakai cape, macam pakai cape, and then dia kata macam neni dulu-dulu, dia kata. Saya minta dia detailkan benda tu, semua sama. Semua sama. Cuma saya tak nampak muka makcik tu, because yang saya tahu ada makcik pakai cape. Itu yang saya tahu, makcik pakai cape. Jadi dia kata makcik tu ada dekat dalam rumah tu, dalam bilik tu. Jadi saya duk fikir macam, alamak kan, mungkin saya punya deposit ni hangus lah. Tapi lepas tu ada orang masuk dan saya dapat deposit balik, dan orang tu pun tak lama. Dan orang tu keluar. Bila saya fikir-fikir balik, dia tak masuk dalam bilik saya pasal saya buka surah Al-Baqarah mungkin. Mungkin samalah makcik tu dengan makcik yang saya jumpa. Jadikan cerita, lepas saya kahwin, saya bawa rumah saya dekat area situ. And then depan tu ada cancer shop tau. Cancer shop ni untuk charity lah. Maksudnya siapa-siapa boleh derma baju lama ke, boot ke apa semua, diorang jual, dan duit tu nanti diorang akan bagi charity kepada cancer lah. Macam tu. We call it cancer shop lah. So rumah saya tengok. Lepas tu saya terpandang kek yang sama tau. Berderak udara saya ni, cek, ni berapa lama ni? Because kawasan rumah tu ialah kawasan lama. Kawasan rumah tu, sekolah di tempat tu pernah gugur bom Perang Dunia Pertama. So just imagine lah berapa lama tempat tu kan. Perang Dunia dah wujud dah. Tapi tak meletup lah. Bom yang jatuh tu tak meletup. Jadi kawasan tu kawasan yang lama. So macam saya dalam hati saya macam, ni ke cape dia, bukan ke, macam tu. So bila beberapa, macam dalam nak dekat 1 semester lah, hampir-hampir dalam 3 bulan lebih, kawan-kawan saya yang dari Malaysia yang duduk rumah tu pun semua cari rumah lain. Because dia kata bilik yang saya duduk tu, toilet atas tu jatuh. Jatuh ke atas, jatuh. Dia kayu tau. Rumah tu dua tingkat tapi dia kayu. So dia punya papan tu jatuh. So saya rasa sebenarnya makcik tu sebenarnya nak selamatkan kami kot, daripada kena hempap benda tu ke, mungkin lah. Kan. Jadi itulah penampakan yang saya nampak, which is di UK lah. Itu. Dan bukan saya seorang, perempuan tu pun nampak. Itu untuk saya punya cerita yang di UK lah. Okay, so benarlah kata orang, makhluk berbeza-beza mengikut negara. Betul. Jadinya makhluk yang Abang Aman jumpa tu adalah British punya Nasib baik dia tak speaking dengan Abang Aman. What are you doing here? Bang, muka dia tak ada tunjukkan riak macam marah ke, senyum ke? Tak, saya tak nampak muka dia exactly. Sebab dia belakang. yang saya tahu, dia tak ke belakang. Cuma saya tahu saya tak naik ke kanan ni because dia ada, dan saya terus je. Cuma figura dia tu saya nampak lah, figura dia. Dia sedang berdiri,
Dia seorang wanita, dia pakai cape. Itu saya nampak. Yang Muka macam mana, tu exactly muka macam mana tu saya tak nampak. Saya bukan tak nampak lah, mungkin dia tak store dalam saya punya memori. yang perempuan Cina yang Dari Malaysia. dari Malaysia, apa ni, Thailand bangsa Dia lahir kat Thailand. Thailand. Okey. Dia tak ada cerita dia nampak perempuan tu muka macam mana, dia tak ada explain kat abang Dia cakap, dia kata ada satu makcik tengah makan crepes. Dia macam keripik tu. And then dia tengok makcik tu tengok dia, lepas tu makcik tu macam offer nak macam tu, macam offer tapi tak cakap, macam nak Uish. macam tu. And then dia tahu mana ada orang lain dalam rumah tu. Dan dia pun tahu yang dia boleh nampak. Jadi dia tahu, oh ni bukan orang lah. Seram juga. Chips, Tapi saya minta dia detail macam mana makcik tu. Dia cuma ceritalah dia punya cape. Cuma muka tu saya tak tanya because saya pun tak nampak, jadi saya tak boleh nak compare information dia dengan information saya kan. Saya tak boleh tapis maklumat dia. Saya cuma boleh tapis maklumat apa yang saya ada dengan apa info yang dia ada. Dan dia punya persamaan tu dekat situ lah. Cape, wanita, dan dia macam makcik, which is macam tua lah. Dia pakai skirt kan? Dia pakai skirt labuh. Kita boleh bayangkan lah macam mana dia punya pakaian tu. Pakaian orang British dulu Wak Saleh. Adakah ini versi nenek kebayan tapi UK? Dia Mary Jane. Tapi dia tak ada penyapu lah. Tak ada. Itulah. Tapi itulah terkejut bila dia boleh offer cheap. You want some? Jangan bercakap man. Kan? Tapi nasib baik Aman masa Abang Aman lalu tu, dia kata, where are you going? Alah tu aku rasa Abang Aman dah berterabur dah lain tu. Tak ada, saya silap. Yang nenek cakap no. Boleh speaking kan. Malaysia pula bercakap ni. Cerita kali ni bagi aku dia penedahan baru. Macam sebelum ni kita ada Kak Ida pun ceritakan berkenaan makhluk Maldives. Macam mana bentuk kan. Tapi kali ni Abang Man cerita British punya makhluk. Macam mana. So aku boleh assumekan setiap negara tu adalah bangsa-bangsa dia lah. Ya, dia pun ikut kesesuaian tempat dia lah kan. Betul. Kat sana aku tak sure lah kalau ada nampak macam kita. Tapi kalau ikutkan macam cerita Mak Saleh dia sendiri pun ada kategori hantu dia lah kan. Pada kita mungkin kita rasa tak seram lah. Sebab nampak macam monster, rasa biasa. Macam abang masa belajar kat UK tak jumpa balak abang Tak ada Alhamdulillah tak lah. Weh tak. Itu dia kena macam apa, ada cult dia baru boleh jumpa, ada puja-puja dia baru boleh jumpa. Okay, faham. Jangan dibuat Saya tak duduk dekat dengan budak-budak yang main spirit. Saya tak duduk. Ada yang main juga kat situ Bukan dekat UK je lah, dekat mana-mana pun ada budak-budak yang main spirit tu saya tak join. Ada abang pernah dengar cerita macam mana diorang main spirit dekat negara UK tu? Dia macam yang ini yang budak-budak Sweden ni buat lah. Dia main macam tu tapi dia tak pegang tau duit tu. Kalau kita kat Malaysia kita pegang kan duit tu kata pointer tu. Dia tak pegang pun benda tu. Dia cuma letak tangan dia di atas saja. Tapi pasal dia ada cult, dia kena sembelih darah babi ke apa macam tu lah. Sebab tu saya tak dekat. Pasal saya tahu benda tu bila kotor confirm datang. Ya, betul. Bila kotor, darah babi dan darah perempuan head. Yes, dua benda tu. Dia suka main lah. Dia kata nak dekat Christmas nanti kita nak dapat good news tak? Dia kata macam tu, nak dapat good news tak? Macam tu. Saya tak join lah. Memang saya tak join lah. Saya tak berani tu habis. Diorang tak main masa malam Halloween lah. Jangan Kang dah kerasukan Kang baru tahu langit tinggi ke rendah kan. Betul. Dan elakkanlah bermain Spirit of the Coin kononnya nak berborak dengan alam sebalik mata punya benda tu. Sebab bagi aku benda tu menipu kau je kan. Exactly. Jangan percaya. Dengan Hafiz untuk orang Islam, sebenarnya dia sebenarnya anytime kita boleh main. Anytime. Yep. Tapi syarat dia ialah
kena kufur. Itu saja. Betul. Dia sihir apa ni semua dia itu. Dia nak kita kufur. Na'udzubillah lah. Itu saja. Betul. Dia sebenarnya kita tak payah panggil guna Spirit of Coin pun sebenarnya benda tu boleh ada kalau kau nak sebenarnya. Betul. Mungkin tu hanya medium lah buat syarat. Sebab cumanya bila kau buat spirit tu sebenarnya itu sebenarnya amalan untuk korang menjadi sesat. Sebenarnya kau tak payah panggil spirit pun. Kalau kau nak sangat jumpa, InsyaAllah Tuhan kalau bagi kau doa banyak hari dia taklah tunjuk depan mata. Sekali nak. Alright. Okay. Macam biasa cerita Abang Aman memang tak pernah mengecewakan. Betul. Dan aku yakinlah memang orang akan minta lagi ni kan. Tapi tengoklah macam mana nanti kan, atas permintaan. Kita kan kalau kita minta je kan kesian juga Abang Aman. Biar ni follower dengan subscriber minta. Jangan lupa komen ya. Komen lah di bawah. Gitu. Alright bang, terima kasih kerana sudi masih berkongsi lagi dengan Santai Chill. Dan terima kasih juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Dan terima kasih juga habis pada yang warga-warga TikTok ni, yang mana #FYP dan bagi gift tu, kerana support kami dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.